Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini untuk subjek perniagaan tingkatan 4. So, untuk hari ini kita masih lagi dalam bab 1, di mana hari ini kita akan fokus kepada 3 subtopik utama, iaitu skala perniagaan. Yang kedua, kita akan lihat perkaitan di antara semua apa yang kita dah belajar sebelum ni dalam perniagaan ni. Kemudian yang ketiga, kita akan tengok sejarah perkembangan sejarah perkembangan dalam perniagaan. Okey, sebelum kita terus kepada kita punya perbincangan untuk topik kali ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dalam channel YouTube saya dan juga tekan butang notification untuk lebih banyak informasi berkenaan dengan pelbagai subjek yang anda boleh pelajari. Okey. Untuk hari ini kita akan lihat berkenaan dengan skala perniagaan. Okey, kalau pelajar masih ingat, minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan klasifikasi perniagaan, di mana dalam klasifikasi perniagaan kita dah lihat berkenaan dengan saiz perniagaan dan juga sektor yang ada di dalam satu perniagaan. So, untuk hari ini kita akan lihat kepada skala perniagaan. So, skala perniagaan ni ada 2 sahaja, tetapi di bawahnya ada beberapa pecahan. Okey, untuk 2 skala pecahan ini kita ada skala domestik, okey, dan juga skala antarabangsa. Okey, untuk kedua-dua ni dia ada pecahan yang tersendiri yang mana kita perlu bezakan dan identifikan apakah ciri-ciri bagi kesemua skala yang kita akan bincangkan nanti. Okey, untuk skala yang pertama ini iaitu kita panggil dia skala domestik. Okey, skala domestik ni adalah skala yang kita katakan di dalam negara kita. Malaysia ni lah contohnya yang terlibat antara Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Okay, kalau kata domestik ni, pelajar kena tahu bahawa di dalam skala domestik ini kita ada skala tempatan, skala negeri dan juga skala kebangsaan. Okay. Bagi skala antarabangsa pula, kita akan ada zon dan juga global. Okey. Kita akan lihat secara satu persatu apakah itu pasaran domestik yang terdiri daripada 3 tadi, iaitu tempatan, negeri dan juga kebangsaan. So, apa perbezaan antara ketiga-tiga ni? Mari kita tengok. Okey, bagi skala perniagaan yang kita lihat dari aspek domestik tadi tu, kita ada 3 kan, tempatan, negeri dan kebangsaan. Okey, untuk tempatan ni biasanya dia adalah perniagaan di mana pasaran tempatan yang membekalkan barang ataupun perkhidmatan di kawasan, di satu kawasan ataupun satu tempat yang mana perniagaan dia bentuknya ataupun saiznya adalah saiz yang kecil. Ini ada related dengan topik yang sebelum ni, di mana kalau pelajar ingat saiz perniagaan kita ada kecil, besar, sederhana kan. So, kalau kata perniagaan yang berbentuk tempatan ini, maksudnya dia ada satu-satu tempat sahaja. Contohnya dekat kawasan Meru ni sahaja perniagaan dia. Itu kita panggil perniagaan yang mengikut tempat. Kemudian biasanya dia adalah saiz yang kecil, kos pengurusannya yang lebih kecil. Itu antaranya lah contoh perniagaan dalam bentuk tempatan. Okey, yang kedua dalam skala domestik ni kita ada skala perniagaan dalam bentuk negeri. Okey, negeri ni biasanya perniagaan ni dia telah menembusi pasaran yang lebih besar, di mana dia ni ada perniagaan di peringkat daerah dalam sesuatu negeri tu ataupun satu tempat lah di dalam negeri tu. Maksudnya kita dah boleh menembusi daerah dia. Okey, itu dia maksudnya dia dah memajukan perniagaan dia hinggalah peringkat daerah di satu kawasan di dalam satu negeri. Okey, biasanya perniagaan bagi negeri ni dia punya kos perniagaan dia lebih besar. Kemudian penglibatan perniagaan ni adalah pelibatan daripada peniaga IKS ataupun industri kecil sederhana. Ini antara peringkat negeri lah. Kemudian dari aspek kebangsaan pula, biasanya kebangsaan ni saiznya yang lebih besar dan meliputi pasaran di seluruh negara. Kebiasaannya kalau kata perniagaan ini dia berada di peringkat kebangsaan, bermakna perniagaan ni dia adalah perniagaan yang besar, dia memerlukan modal yang sangat banyak, kan? Perniagaan ni juga dia akan menikmati ekonomi bidangan. Ekonomi bidangan ni adalah ekonomi yang mana dia dapat
menguasai sesuatu kepakaran dalam satu bidang dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan itulah. Biasanya ekonomi kebangsaan ni ataupun perniagaan dalam bentuk kebangsaan ni, dia adalah pasaran yang besar. Biasanya kalau pasaran yang besar macam Maidin tu contoh kan, dia akan membeli barang dalam kuantiti yang besar ataupun dia menyediakan kemudahan barang dan perkhidmatan dia dalam kuantiti yang besar. Biasanya dalam situasi ini dia dapat membuat promosi jualan. Sebab apa? Dia ada ekonomi binangan. Dia ada pengkhususan dalam pengeluaran dia. Dia mempunyai harga kos dia, memang kos pengeluaran dia besar, tetapi untuk dia menghasilkan sesuatu barang tu dengan kos yang lebih rendah. So bila dia hasilkan kos lebih rendah, bermakna dia dapat menyediakan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran tu dengan kos yang lebih rendah, harga yang lebih murah. Dalam masa sama dia boleh buat promosi, dia potongan jualan dan sebagainya. Itu adalah perniagaan yang kita sebut dia sebagai perniagaan berskala kebangsaan. Okey, so dekat sini kita ada pasaran domestik tadi, tempatan, negeri dan juga kebangsaan. So saya harap pelajar dah boleh faham perbezaan ketiga jenis skala ini. Okey, yang seterusnya, yang kedua, kita ada skala antarabangsa, di mana di dalam skala antarabangsa ni pelajar akan lihat kita ada dua jenis skala. Skala zon dan juga skala global. Okey, apa bezanya skala zon dan juga global ni? Okey, kalau pelajar tengok dekat sini, kalau jenis skala zon ini biasanya dia hanya fokus kepada kawasan-kawasan tertentu yang telah dikenal pasti bersesuaian untuk dia pasarkan barang dan perkhidmatan dia. Maksudnya dia ada fokus zon-zon ataupun kawasan-kawasan tertentu je dah. Okay, kalau kata global ni adalah pasaran yang lebih luas. Dia boleh merentasi di antara sempadan. Maksudnya sempadan Malaysia dengan Thailand ke, Malaysia dengan Singapura ke, Malaysia dengan Indonesia ke, Malaysia dengan UK ke, dengan US ke, everywhere, di mana-mana sahaja. Kalau kita tengok perkembangan ekonomi global ini, dia adalah disebabkan oleh kemudahan internet yang wujud sekarang ni kan. Kita boleh communicate dengan sesiapa sahaja di peringkat global. So dekat sini kita wujudlah skala perniagaan antarabangsa ini dalam bentuk zon dan juga global. Saya tunjuklah beberapa contoh yang perniagaan yang kita lihat dia adalah berskala global. Contohnya kalau yang Malaysia punya perniagaan lah ni kan. Kita ada Tabung Haji, kita ada Felda, kita ada Petronas, kita ada Sendabi. Ini antara contohnya. Okey, so dekat sini saya dah tengok, sudah sentuh berkenaan dengan subtopik yang pertama untuk kita bincangkan hari ini, iaitu skala. Skala kita tadi saya disebut skala domestik dan juga skala antarabangsa. Kemudian dalam skala domestik tadi kita lihat dia ada 3 skala, skala tempatan, skala negeri dan juga skala kebangsaan. So kalau kata pasaran antarabangsa pula, dia ada 2 skala, iaitu skala zon dan juga skala globalisasi. Ini adalah part yang pertama kita tengok untuk subtopik ni. Okey, yang kedua, apa yang kita nak lihat di sini adalah perkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan dan juga bentuk perniagaan. Ini di sini. Apa kaitan di antara kesemua ni? Kalau awak ingat, penawaran barang dan perkhidmatan ni kita dah lihat dalam chapter kita yang pertama kan. Yang kita lihat penawaran barang dan perkhidmatan ni dia ada objektif dia. Di mana kalau kita lihat kita ada OBBU dan juga OBU. Awak dah pernah tengok. Kemudian kita dah lihat bentuk perniagaan. Kalau kita lihat sebelum ni kita ada 5 bentuk perniagaan dan juga plus lagi 2 tu. Apa benda ni? Kalau kita tengok, yang pertama kita ada milikan tunggal, kita ada perkongsian, kita ada syarikat berhad, kita ada syarikat wang berhad, kita ada koperasi. Ni 5 bentuk perniagaan. Kemudian kita ada 2 lagi bentuk-bentuk lain perniagaan. Apa dia yang 2 ni? Okey, yang 2 ni kita ada franchise dan juga usaha sama. So kita ada 5+2. Maksudnya kita ada 7 bentuk perniagaan ataupun permilikan untuk perniagaan yang ada di persekitaran kita ni. So dekat sini mungkin pelajar nak lebih tahu, nak lebih detail, pelajar boleh tengok di persekitaran pelajar apakah bentuk-bentuk perniagaan yang ada dan klasifikasikan dia supaya pelajar tahu apa dengan jelas ciri-ciri bagi setiap bentuk perniagaan tersebut. Okey, kemudian apa yang kita lihat dari aspek skala. Okey, melalui skala ni kita tahu skala kita ni domestik ke ataupun antarabangsa berdasarkan bentuk-bentuk perniagaan yang ada dalam pasaran.
Kemudian klasifikasi ni kita nak melihat kepada saiz dan juga sektor perniagaan yang kita lakukan. Saiz ni kepada kecil, sederhana dan besar ni kita akan tentukan berdasarkan kepada jumlah hasil tahunan dan juga kita lihat kepada bilangan pekerja tetap yang ada dalam organisasi tersebut. Okey, ini antara yang kita dah belajar lah sebelum ni. Kalau awak tengok, untuk keempat-empat perkara yang kita dah bincangkan dalam topik tingkatan 4 ni, bab 1, dia saling berkaitan di antara satu sama lain. Maksudnya bila awak nak pastikan apakah bentuk perniagaan yang kita nak jalankan, kita kena tengok dalam topik yang pertama, bentuk perniagaan. Kemudian daripada apa yang kita nak tawarkan, adakah kita nak menawarkan barang ataupun perkhidmatan, bergantung kepada keinginan kita lah untuk kita pasarkan. Apa tujuan kita, yang berasaskan untung ke yang bukan bermotifkan untung. Ini kita yang akan decidekan. Kemudian perniagaan yang kita usahakan tu, kita nak tentukan skala dia macam mana. Nak beringkat tempatan sahaja ke, nak ke peringkat antarabangsa ke. Contoh kalau antarabangsa kita nak buat franchise kan. Kalau franchise tu maksudnya kalau kita ambil perniagaan yang melibatkan perniagaan international punya perniagaan macam McD, KFC tu, dia international, dia adalah global punya skala perniagaan. Tapi kalau awak kata nak buat tempatan je, mungkin awak nak buat apa, perniagaan sendirilah, milikan tunggal, awak nak buka sendiri. Cumanya kalau awak dah dapat income yang banyak, awak nak kembangkan perniagaan, maksudnya awak nak buka cawangan-cawangan yang baru, itu bolehlah pergi kepada peringkat negeri kan. Itu antara perkaitan-perkaitannya. Saya harap pelajar boleh kaitkanlah apa yang kita dah belajar tu dengan 4 perkara yang related dengan perniagaan kita ni. Okay, ini yang kedua, apa yang kita lihat berkenaan dengan perkaitan. Dan yang terakhir untuk hari ini adalah berkenaan dengan perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Okey, kalau kita lihat perkembangan ni, kita akan lihat daripada tiga stage ataupun 3 revolusi perkembangan dalam perniagaan kita ini. Kita akan lihat dari aspek sebelum berlakunya kemerdekaan, selepas kemerdekaan, sebelum kita tengok selepas kemerdekaan, kemudian era 1990-an dan juga menjelang abad ke-21. So kalau kita lihat secara overallnya di sini, selepas kemerdekaan, negara kita ni banyak menumpukan kepada perniagaan yang berasaskan pertanian. Apa pertanian ni? Biasanya kita lihat kita ada getah, kelapa sawit, penanaman padi. Itu antara bentuk-bentuk perniagaan yang dilakukan pada era selepas kemerdekaan. Kemudian pada era 1990-an, kalau kita lihat, negara kita ni dah semakin mengorak langkah ke hadapan dengan menceburi dalam sektor kedua. Sektor kedua ni adalah sektor pembuatan kan. Kalau kau tengok sebelum ni kelas yang kita dah belajar klasifikasi tu berkenaan dengan sektor ekonomi, di mana awak akan tengok berkenaan dengan sektor kedua ni pembuatan, pembinaan kan. Itu antara kita sebut sebagai sektor kedua lah. Biasanya kenapa negara kita ni menukar corak perniagaan mereka, yang ini adalah disebabkan oleh nak mengurangkan kebergantungan negara kita dengan barang-barang import. Kalau sebelum ni, masa era selepas kemerdekaan tu, kita tak ada banyak teknologi, kita tak ada kemudahan dan sebagainya. Kita banyak mengimport barang-barang keperluan seperti teknologi dan sebagainya pada luar negara. So dekat sini, kebergantungan import tu menyebabkan negara kita terlampau banyak belanja kan. Dekat sini, kerajaan dah mula mengubah corak perniagaan dia kepada sektor kedua. Okey. Kemudian menjelang abad ke-21 dekat sini, menujulah era di mana kita nak menuju ke wawasan 2020. Di sini negara kita banyak menumpukan kepada sektor ketiga, iaitu perkhidmatan. Sehingga sekarang ni negara kita kalau nak melangkah ke negara yang maju, maksudnya sektor perkhidmatan dia tu kena diperkembangkan dan dimantapkan lagi. Itu antara yang kita boleh lihat dari sini. Ada 3 perkara yang saya telah bincangkan. Yang pertama, kita dah bincangkan berkenaan dengan skala perniagaan. Kita ada peringkat negeri dan juga skala peringkat antarabangsa. Kemudian yang kedua, apa yang saya ceritakan tadi berkenaan dengan perkaitan ke semua topik yang kita dah belajar. Dan yang ketiga dekat sini, kita dah melihat berkenaan dengan perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Kita ada 3 revolusi perniagaan yang terdapat di Malaysia, iaitu selepas kemerdekaan, semasa era 1990-an dan juga menjelang abad ke-21. So ini sahaja yang kita bincangkan untuk topik ini, di mana secara officialnya habislah kita punya bab 1. So saya harap dengan perkongsian ini
pelajar boleh memanfaatkanlah ilmu yang ada ini dan boleh membantu pelajar untuk menjawab soalan-soalan yang related dengan kita punya peperiksaan lah nanti kalau kata ada exam ke task ke apa dan sebagainya. Saya harapkan membantu dan kalau ada sebarang pertanyaan, komen, penambahbaikan boleh kontak saya di pelbagai alat social media di sini dan tak lupa juga jangan lupa untuk subscribe saya punya channel. So jumpa lagi untuk next class. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.